1.25 pagi Ahad. So kita telah pun boleh sahkan penerimaan pemakluman dalam sekitar jam lebih kurang 9.45, 10 malam, 10 suku malam tadi. Sekitar 64 orang telah ditahan oleh anggota polis PJRM yang bertugas di Jalan Tun Razak, dan mereka sekarang ini berada di dalam Balai Polis Jalan Tun Razak. Dikabarkan untuk dikenakan ujian urin, ujian air kencing, motor-motor mereka diperiksa, dokumentasi peribadi mereka diperiksa. Saya lihat bahawa semuanya orang Melayu, anak-anak muda, pertama. Kedua, ada salah seorang tu OKU, ada kad OKU, saya difahamkan. Kita nak maklumkan kepada pihak berkuasa, kepada Ketua Polis Negara, kepada Ketua Polis Kuala Lumpur. Ya, kita faham amaran-amaran yang telah diberikan, notifikasi yang telah diberikan, tetapi pada masa yang sama adalah amat tidak adil kalau mereka dibawa begitu saja tanpa diterangkan apa kesalahan yang mereka lakukan atau apa kesalahan yang didakwa dilakukan oleh mereka. Daripada komunikasi saya dengan mereka, saya tidak dibenarkan berjumpa dengan mereka lagi. Saya faham mungkin mereka nak siasat dulu dokumentasi, nak buat urin dan sebagainya, ujian air kencing dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya oleh kerana mereka telah panggil dan mereka ada hak untuk mendapatkan peguam, berjumpa dengan peguam di bawah Seksyen 28A besar Kanun Prosedur Jenayah, sekurang-kurangnya wakil mereka harus dibenarkan atau diizinkan untuk berjumpa dengan saya untuk saya memaklumkan apa langkah-langkah yang mereka perlu ambil dari segi undang-undang untuk mempertahankan hak mereka di bawah perlembagaan, hak mereka di bawah Kanun Prosedur Jenayah. So telah pun berlaku. So lagi sekali saja saya maklumkan, kita sekarang berada di perkarangan balai, di hadapan Balai Polis Jalan Tun Razak. Lebih kurang 64 orang lah. Last count tu kita buat 64 orang telah ditahan. Sekarang ni mereka berada di dalam kawasan Balai Polis Jalan Tun Razak dari jam lebih kurang 10 suku malam. Diorang dah masuk, sekarang ni dah masuk lebih kurang 1 suku, so dah 3 jam. So kita tunggu dan lihat apa perkembangan selanjutnya. Tapi saya rasa kalaulah ada kesalahan pun, kesalahan mereka nampaknya adalah kerana mereka keluar naik motor mengibarkan bendera Palestin, melahirkan rasa tidak puas hati kepada lawatan Presiden Trump dan juga sokongan mereka, solidariti mereka dengan saudara-saudara mereka daripada Palestin. So kalaulah ini yang ingin dilakukan oleh pasukan keselamatan yang seharusnya memastikan keselamatan mereka terjamin, tetapi kalau dibawa masuk sebegitu saja tanpa diterangkan tentang apa yang sedang berlaku, dan ini akan menjadi satu ketidakadilan yang memang tidak boleh dipampaskan lagi. Hak rakyat Malaysia untuk berkumpul, hak rakyat Malaysia untuk konvoi, hak rakyat Malaysia untuk berhimpun, hak rakyat Malaysia untuk melahirkan rasa protes, ini semua adalah hak-hak yang dijamin di bawah perlembagaan. So apa yang sangat ditakutkan oleh kerajaan, apa yang sangat ditakutkan oleh pihak berkuasa, kerana seharusnya kita berbangga mereka berani untuk keluar menyatakan rasa tidak puas hati mereka kepada genosida, pembunuhan, kekejaman, kezaliman yang sedang berlaku di Palestin dan di Gaza. So ya, saya faham, saya akur pihak berkuasa ada hak mereka untuk menyiasat, ada hak mereka untuk ambil dokumentasi, ada juga hak mereka untuk melakukan ujian air kencing, urin dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya benarkanlah mereka hak untuk berjumpa dengan peguam. Benarkanlah mereka hak untuk menyatakan atau bertanyakan soalan kenapa mereka ditahan. Okey, itu perkembangan yang pertama. Perkembangan kedua adalah terkait dengan perhimpunan yang dijadualkan untuk besok. So kita lagi sekali lah nak maklumkan kepada pihak berkuasa, nak maklumkan kepada pihak Ketua Polis Kuala Lumpur, nak maklumkan kepada pihak Ketua Polis Negara. Di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, kita sebagai rakyat, kita ada hak untuk berhimpun, berdemonstrasi, menyatakan rasa tidak puas hati, hak untuk bersuara, hak untuk berhimpun, turun dan menyatakan rasa tidak puas hati tentang apa yang sedang berlaku hari ini. Kalau betul lah dalam jangka masa 9-10 jam lagi Presiden Donald Trump tu akhirnya akan menjejakkan kaki ke negara kita. So kita sebagai rakyat, kita dah hak
untuk berkumpul. So janganlah halang hak rakyat untuk berkumpul di Ampang Park besok 9 pagi sehingga 12 tengah hari, dan selanjutnya pihak Ketua Polis Negara, kepada pihak Ketua Polis Kuala Lumpur, semua orang di Malaysia ini tertakluk di bawah undang-undang yang sama. Tidak ada sesiapa yang boleh melebihi Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara, maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar perlembagaan tersebut. Apatah lagi apabila kita telah pun ada keputusan di Mahkamah Persekutuan baru-baru ini, yang mana panel keputusan tersebut diketuai dan dianggotai antara lainnya oleh mantan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun, yang dengan jelas menyatakan bahawa kalau ada kegagalan untuk memberikan notis 5 hari kepada mana-mana perhimpunan, itu tidak boleh dikategorikan sebagai kesalahan jenayah. Dalam erti kata lain, ia mengesahkan hak rakyat Malaysia untuk berkumpul, hak rakyat Malaysia untuk protes, hak rakyat Malaysia untuk berdemonstrasi. So, kepada rakyat Malaysia yang mendengar, anda ada hak untuk turun. Esok, jangan takut, jangan risau. Itu dibenarkan oleh undang-undang. Perkara ketiga yang kita nak maklumkan adalah, saya baru sahaja menerima maklumat lebih kurang 15 minit lepas. Sekarang ini, sepasukan anggota polis daripada PDRM betul-betul berada di hadapan rumah Papa Gomo atau Sir Azri ataupun Wan Muhammad Azri, dan beliau akan ditangkap dan ditahan di bawah akta hasutan dan akan dibawa ke Balai Polis Jangwangi. Seterusnya diproses tangkapan tersebut dan akan ada satu kemungkinan besar reman di Balai Polis Jangwangi pagi besok 9.30 ke 10 pagi. Saya jangka, saya targetlah reman tersebut. So ini sedang berlaku sekarang. Lagi sekali, saya dah banyak kali bercakap dari segi undang-undang, di bawah akta hasutan, Perdana Menteri tidak kebal di bawah akta hasutan. Akta hasutan ni adalah sekiranya ada apa-apa percubaan menghasut, kecenderungan menghasut terhadap menjatuhkan kerajaan contohnya dengan cara salah, ataupun menimbulkan rasa atau keresahan, rasa tidak puas hati, rasa marah, gundah, gulana, gusar sebagainya kepada mana-mana raja-raja Melayu, itu boleh dikenakan akta hasutan. Tetapi kalaulah ada masalah dengan Perdana Menteri, itu tidak boleh dikategorikan sebagai melakukan satu kesalahan atau dakwaan kesalahan di bawah akta hasutan. So, lagi sekali, undang-undang yang dikatakan akan dimansuhkan, dibatalkan di bawah rejim Madani ini terbukti bukan saja tidak dibatalkan, tidak dimansuhkan, tidak dihapuskan, tetapi sebenarnya sedang digunakan ke atas pengkritik kerajaan. Jauh lebih itu pengkritik kepada seorang Perdana Menteri yang kita tahu tidak mempunyai sebarang kaitan dengan akta hasutan tersebut 1948. So, 3 perkara. Pertama, 64 orang sekarang ini sedang ditahan, berada di dalam lock-up, belum lock-up lagi tu, masih berada di Balai Polis Jalan Tun Razak. So kita tunggu kesalahan mereka. Saya pun tak tahu apa kesalahan mereka lakukan. Mereka tak dimaklumkan langsung apa-apa kesalahan lagi. Mereka semua sedang menjalani ujian air kencing. Mereka semua sedang diperiksa dokumentasi. Tidak dibenarkan berjumpa dengan peguam lagi. Sekurang-kurangnya lah, seperti mana saya nyatakan, Seksyen 28A besar Kanun Prosedur Jenayah, mereka ada hak untuk berjumpa dengan peguam secepat yang mungkin. Dan pihak polis pun kena benarkan mereka untuk berjumpa atau menelefon keluarga untuk mereka dipastikan mereka dapat tahu apa yang sedang berlaku kepada anak mereka, pada suami mereka, kepada ahli keluarga mereka. Dan itu yang pertama. Kedua adalah perhimpunan besok. Ramai wartawan telefon saya maklumkan mudah saja, di bawah undang-undang kita dibenarkan berhimpun, berdemonstrasi, berkumpul, itu tidak boleh dihalang, dan apa-apa mana-mana pihak yang menghalang sebenarnya mencabul Perlembagaan Persekutuan negara kita. Ketiganya adalah berkaitan dengan Papa Gomo sendiri yang saya difahamkan sedang ditahan di hadapan rumahnya, di dalam rumahnya, dan akan dibawa ke Balai Polis Jangwangi. Kemungkinan besar remannya adalah pagi besok.
So dari masa ke semasa kita akan maklumkan apa yang sedang berlaku. Tetapi wahai rakyat Malaysia, sekarang ini adalah masa untuk anda bersuara, masa untuk anda menunjukkan rasa tidak puas hati kerana itu dibenarkan di bawah undang-undang. Sentiasa pegang teguh kepada prinsip perlembagaan dan keluhuran undang-undang. Akhir sekali, seperti mana biasa, jangan berhenti bercakap, jangan berhenti buat komen, jangan berhenti untuk menyatakan bahawa kalau zalim itu zalim, kalau benar itu benar. So akhir sekali, 3 perkara ringkasannya sekarang kita berada di Jalan Tun Razak, Balai Polis, 64 orang sedang dilakukan proses urin, dokumentasi dan sebagainya. Apa perbuatan mereka? Perbuatan mereka adalah mereka naik motor dan menuju ke arah kedutaan Amerika Syarikat. Kebanyakannya memakai baju Palestin, bendera Palestin dan sebagainya. Saya tak tahu apa yang ditakutkan sangat oleh kerajaan ini. Adakah salah untuk kita menyatakan solidariti kepada Gaza, Palestin dan sebagainya? Dan ataukah adakah ianya salah dari segi undang-undang untuk kita menyatakan bahawa Trump, you are not welcome here, you should go back. Yang itu pertama. Kedua, kita nak sahkan besok 9 pagi sehingga 12.30 hari Ampang Park berjalan. Ia merupakan satu perhimpunan aman tanpa senjata, dibenarkan di bawah undang-undang. Saya juga difahamkan waktu yang sama, tempat yang sama, lokasi yang sama, besok hari yang sama, 5 petang ada satu lagi perhimpunan di sini juga. So kalau anda ada masa, sila turun, jangan takut. Itu hak anda dari segi perlembagaan dan undang-undang. Dan ketiga, kita baru terima pemakluman. Sekarang kita akan bergerak ke Balai Polis Zamwangi. So saya difahamkan Azri telah pun ditahan di bawah akta hasutan dan akan dibawa ke sana. So terima kasih semua, insyaAllah. Kalau ada yang nak rakam, tolong rakam, viralkan perkara ini. Rakyat Malaysia kena berani, rakyat Malaysia tidak boleh berhenti bercakap, rakyat Malaysia kena buktikan bahawa kita berpegang teguh kepada rule of law dan undang-undang. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Okey. Kita akan ke Dawangi kejap lagi. Nanti kita akan sambung nantilah kemudian ya.